Padahal Allah itu berdiri dengan sendiri. Mana berdiri dengan sendiri? Berdiri itu bukan berdiri macam ni, berkuasa mutlak sendiri, tidak menumpang orang lain. Itu maksud dia. Kita ni menumpang. Kita ni menumpang atas bumi Allah, tumpang atas kereta, tumpang atas motor. Allah tidak demikian. Sebab apa? Sebab nak tumpang apanya? Allah yang menjadikan langit dan bumi, syurga dan neraka. Mustahil Allah memerlukan makhluk. Allah Maha Kaya. Allah tak perlu sikit pun. Nampak tak tuan-tuan? Itu kena pegang molek akidah. Barulah kemah iman ni. Nak belajar ilmu tauhid ni, nak cerita tentang iman lah, nak bagi kuat iman kita tu. Tak apalah tak faham pun, yang penting ada jawapan. Kan tadi dalam kutubah tadi kan, dia katakan belajarlah ilmu apa? Tauhid kan. Kutubah tadi. Dengar tak kutubah tadi? Kau lena, kau separuh lena. Kutubah tadi kata belajarlah ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan ilmu fiqh kan. Saya tak lena dah, boleh cakap lah tak lena. Pasal apa tak lena tadi? Pasal saya baca kutubah. Orang jemput kutubah tadi. Di kutubah jemputan di Taman Datuk tadi. Bulan 6 ni jemputan kutubah Bangga Pina pula. Orang jemput pi lah. Tai laku ni belasah je kan. Tai tak laku duk zikir rumah lah. Orang panggil pi ya. Esok dah tua-tua rehat rumah lah. Contoh. Jadi betul lah tu dia sebut tadi. Tadi pun kutubah tadi pun mengingatkan kita semua jangan duk ulah lah. Sebelum ni kita duk ulah, kita tak tahu duk ulah pasal isu kalimah Allah apa semua, kita bagi pihak berwajib lah. Jabatan mufti ada semua, bagi dia orang bincang lah. Kita tunggu tengok lah. Dah diberi teguran macam tu kan. Takut lagi kita ulah, kita pun tak ada ilmu ulah nama Allah gini silap ulah lagi, ke mana pergi punya. Duk dengar cerita orang kan, zaman-zaman fitnah ni, tak payahlah bagi dia orang lah. Biarlah lah, kita terima lah apa dia orang. Kita bukan nak pening pun, apa-apa pun dia orang yang tanggung. Kita bukan Tok Qadi, kita bukan mufti. Kita bukan mufti Tok Qadi, kita mok peti boleh ya. Mok peti. Boleh tuan-tuan. Allahu akbar. Baik, dua lagi dia. Berkata-kata. Dia kata berkata-kata. Allah itu sifatnya kalam. Sifat kalam Allah itu ialah perkata. Maknanya Allah itu berkata-kata dengan sifat kalam. Faham boleh dah? Allah berkata-kata dengan sifat kalam, perkata. Dan Allah itu berkata bukan dengan lidah. Kita berkata dengan lidah. Ini makna kita boleh beza. Kita kenal Allah, kenal kita. Kan ada istilah, kenal Allah, kenal kita, maka kenallah Tuhan. Ni Allah pun tak kenal, kita pun tak kenal. Macam mana nak kenal Tuhan? Semaya 60 tahun tak kenal Tuhan. Pasal tak ngaji sifat 20. Ngaji sifat 20 ni salah satu jalan untuk mengenal Tuhan. Syukur-kurang kita mengenal sifat. Allah berkata dengan sifat perkata, bukan dengan lidah. Kita ni lemah, kita bercakap dengan lidah. Kalau Allah tak bagi kita lidah, jadi bisu. Nampak tak? Ilmu sifat 20 ni memberi kepahaman kepada kita, maka kita kenal diri kita, kita kenal Tuhan. Ini cara nak mengaji, nak sifat 20 nak kenal Tuhan tu. Betul tak? Barulah kita tidak syirik, barulah kita tidak boleh nyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu cerita dia. Banyak lagi lah nak belajar tu. Bab apa pun af'al perbuatan lagi. Ni baru bab sifat bab nama-nama Allah lagi yang sempurna kan, Asma' Husna. Banyak lagi lah nak belajar. Baik. Kenapa dia kata berkata-kata Allah dengan sifat kalam perkata bukan dengan lidah? Kerana dia bagi jawapan, kerana lidah adalah zat atau jirim atau alat. Allah itu bukan zat, bukan jirim, bukan alat. Atau kata zat tadi, zat tu diri Allah. Allah tu zat yang bersifat dengan sifat sempurna, tu diri Allah. Ni nak sebut zat pada sifat tu yang perkata tu, bukan zat, bukan jirim. Allah tidak melihat dengan lidah. Kalau Allah berkata dengan lidah sama makhluk, maka bukanlah dia Tuhan. Ternapilah Tuhan, lemahlah Tuhan kalau bercakap dengan lidah. Kalau tak ada lidah tak boleh cakap, jadi makhluk. Bukan Tuhan lah macam tu. Contoh, kita main fikiran, kita masuk
dalil akal dan sebagainya. Dan Allah Ta'ala itu juga tidak memerlukan zat, jirim atau alat. Kalau memerlukan zat, jirim atau alat, lemah juga. Kita perlu tuan-tuan. Kita perlu nak duduk, nak berjalan, nak apa, nak naik bot, nak kereta. Perlu kenderaan bawa kita ke sana ke sini. Mana kita makhluk memerlukan makhluk, Allah tidak perlu. Nampak tak? Nampak tak tu? Okey. Maka dia kata apa? Inilah beberapa contoh sifat, dan kiaskanlah banyak-banyak yang lainnya. Kesimpulan yang kita nak bagi faham di sini, dia kata ini adalah akidah yang benar, mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana dua tokoh ulama besar iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Asy'ariyah bermazhab Syafi'i, Maturidiyah itu Abu Mas'ud al-Maturidi bermazhab Hanafi. Jadi dua-dua ni ulama yang orang kata menjadi rujukan sekalian ulama berkait dengan sifat 20. Jadi samalah akidah zaman Rasulullah, akidah Imam Syafi'i ke Asy'ariyah, akidah yang samalah. Cuma sebut sifat 20. Sebutlah imam tu, sebab dua imam ni lah yang mengenengahkan sifat 20 ni, nak bagi kita faham. Zaman Nabi mana ada sebut sifat 20. Akidah ni lah tuan-tuan. Jadi kita jangan duk kena dengan spin pok-pok baru. Zaman Nabi dia kata sifat. Zaman Nabi akidah apa? Sifat 20 ni, sifat 20. Jangan duk ikut spin pok-pok nunggu Wahabi tu. Bermakna ilmu ni lah zaman Nabi. Cuma Nabi tak sebutlah sifat 20. Akidah ni samalah. Sebab masing-masing sahabat ikut Rasulullah masa tu faham dah. Jadi kita jenamakan supaya kita nak faham, nak bagi belajar, nak bagi takkid, nak bagi jalan satu persatu, tak bagi faham. Wajib kita belajar 20 sifat wajib, mustahil, satu harus. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat harus, mustahil, satu harus. Maka bilangan tu bilangan pada kita. Sifat Allah tidak ada bilangan, tidak berbilang, banyak. Kita i'tikad, jangan kita pula beriktikad bahawa Allah itu sifatnya 20. Salah. Dah jadi bilang dah. Bila berbilang ada jumlah bilangan, dah jadi macam makhluk. Jangan samakan. Jangan sama dengan Tuhan. Jangan dia kata, dia kata mengaji sifat 20, dia kata habislah rosaklah imam geng-geng ni kata Ahlussunnah wal Jamaah kata mengaji sifat 20. Takkan dia kata sifat Allah 20 rosak. Gak kita pun tak kata Allah tu wajib bersifat 20. Tak. Dia tak faham. Susah tuan-tuan. Bila orang tak ngaji sifat 20, dia kondens sifat 20, jam lah. Kita kata sifat Allah tu banyak, tidak berbilang. Yang wajib kita belajar mukallaf, yang ditaklifkan ke syarat, wajib kita belajar bagi faham 20 sifat. Sifat Allah tu banyak. Tak ada seorang pun ulama mengatakan Allah tu bersifat dengan 20 sifat. Tak ada. Nampak tuan-tuan? Lepas tu dia cakap macam-macam, dia gelak-gelak kat kita. Dia kata, apa ni? Dia kata, Allah itu ada. Allah itu dalilnya wujud ada. Lepas tu ada, tak ada. Lepas sebut ada lah ustaz. Lepas tu tak ada pula. Dia nak main-main. Kata-kata geram juga puak-puak ni. Dia kata mengarut, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah ni. Lepas tu belajar sifat Allah itu ada. Allah itu ada. Dalilnya dari Al-Qul wallah contoh. Lepas tu mustahil tiada. Lepas tu sebut tiada pula. Lepas tu harus pula. Pening dia kata. Sebut ada. Dia sebut tak ada pula apa? Harus pula. Dia tak faham. Duk berhujah dengan orang tak ngaji, jam tuan-tuan. Kita cakap bahasa ayat, dia bahasa itik, habis contoh. Tapi dia nak tunjuk dia alim tu, dia condemn kita. Mengaji sifat 20 dulu. Belajar dulu, kaji dulu sebelum nak kata tak betul tu. Ni maklumat tak ada, tiba-tiba hentam ya. Ni bahaya. Ni berlaku pergeseran dalam masyarakat kita hari ni, yang mana hingga mengkafirkan dan sebagainya, mengaji sifat 20, tasawuf, menyesatkan sifat, mengaji tarekat, belajar tarekat, kata ayam lah, busuk air longkang lah. Berat tu. Dia automatik sudah menghina Nabi dan menghina ulama. Sedangkan ulama merujuk kepada Al-Quran dan hadis, merujuk kepada Nabi SAW. Hati-hati ni buat tu. Tolak sifat 20, tolak tarekat. Na'udzubillahi min zalik. Bahaya ni. Dia kata inilah akidah yang benar mengikut Ahlussunnah wal Jamaah, kerana
Yang lain pada itu dia kata boleh membawa kepada akidah tajsim dan tasbih. Tajsim menjisimkan Tuhan, tasbih menyerupakan, menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ini akidah yang batil. Dalil banyak. Atau dalil masuk kita belajar laisa kamitsli syai'. Bersalahan Allah dengan makhluk, bersalahan tak sama dengan makhluk pada zat, pada sifat, pada af'al. Apa lagi mukhalafatuhu lil hawadisi. Banyak dalil-dalil. Baik. InsyaAllah kita nak perhabis dia punya nota kaki ni. Dia kata sini suatu perbandingan sebagai perbandingan manusia mendengar dengan sifat iaitu sama. Hati dia bagi peringatan nota kaki, dia bagi peringatan kita ni. Nak bagi cukup sifat makni ni, nak bagi kita faham lagi ni. Dia kata sebagai perbandingan manusia mendengar dengan sifat iaitu sama, iaitu pendengar, bukan dengan telinga. Kerana orang pekak ada telinga, tetapi tidak boleh mendengar sebab tidak ada sifat pendengar. Samalah juga orang yang meninggal dunia, ada telinga tetapi tidak boleh mendengar, kerana mendengar adalah dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga. Itu contoh telinga ni. Maknanya telinga ni kita dengar melalui telinga ni, tapi sebenarnya pada hakikatnya bukan telinga ni untuk mendengar ni, tapi pada Allah SWT. Jangan kita boleh tengok telinga ni yang mendengarkan kita. Tak kena. Apa tu? Hak kita. Kan? Sama juga dia kata manusia melihat dengan sifat basar, iaitu melihat, bukan dengan mata, kerana orang buta ada mata tetapi tidak boleh melihat sebab tidak ada sifat melihat. Sifat melihat. Samalah juga orang yang meninggal dunia, ada mata tetapi tidak boleh melihat, kerana melihat adalah dengan sifat melihat, bukan dengan mata. Jadi kita ni bermakna kita ni buta, kita ni pekak. Yang mendengar, yang melihat sebenarnya Allah. Makna Allah lah yang memberi izin kepada kita, telinga, mata tu melihat, telinga mendengar. Semuanya adalah kembali kepada Allah. Kita ni diperlihatkan oleh Allah SWT. Kita ni diperhidupkan oleh Yang Maha Hidup. Contoh kali nak faham lagi, kita ni diperlihatkan oleh Allah yang perlihat. Kita ni diperdengarkan oleh Allah yang pendengar. Kita ni diperkatakan oleh Allah yang Maha Perkata. Perkata tu lagi jelas. Ini membuktikan bahawa Allah tu bersifat sempurna. Kita ni berkata, bukan kita yang berkata. Nampak zahirnya mulut kita berkata. Siapa yang bagi? Allah. Bermakna kembali kepada Allah. Kita nampak melihat ni dengan mata. Siapa yang bagi melihat? Siapa yang bagi melihat kita ni mata ni? Allah. Siapa yang bagi mendengar? Allah. Bermakna tak ada apa kita ni zero. Semuanya kembali kepada Allah. Ini etikad kena pegang. Jangan ada kuasa diri, jangan ada wujudnya ada terlihat diri, dan jangan adanya kuasa diri. Itu pesan untuk kenali. Saya ingat sampai sekarang kata-kata hikmah untuk kenali. Dia kata jangan wujudnya kuasa diri. Bermakna jangan ada kuasa diri. Makna jangan kata kita pandai, jangan kata kita kuat, jangan. Itu kita sudah mencabar Allah SWT. Dan yang kedua, jangan adanya terlihat diri. Aku ni nampak ni aku ni. Yang nampak sebenar, yang kuasa sebenarnya ialah Allah. Mana kita tenggelam, kita fana dalam kuasa Allah SWT. Sepatutnya tu. Hati-hati, jangan gelincir. Kan? Jaga, dia kata manusia bercakap dengan sifat kalam, perkata yang diberi perkatakan oleh Allah SWT, bukan dengan lidah, kerana orang bisu ada lidah. Perbandingan ni dia buat perbandingan kita dengan Allah tu, tapi bukan kita. Mana kita berkata, bahasa pelihat kita bukan koding. Faham? Faham? Kita ni maknanya baharu. Yang melihat sebenar, yang mendengar, yang berkata sebenar Allah. Di kita ni melihat, mendengar, yang baru dijadikan oleh Allah SWT. Ada sedikit beza ya. Tapi nampaknya macam sama. Nampaknya macam sama, sebutan macam sama, tapi tak serupa. Faham tak? Jangan sama serupa, jam habis lah. Mana sama, mana boleh sama dengan Tuhan. Sebut bolehlah sama, melihat. Contoh, kita melihat, Allah melihat. Adakah sama Allah melihat dengan kita melihat? Tak sama.
Sebab kita melihat diperlihatkan oleh Allah SWT. Allah melihat tidak diperlihatkan siapa pun. Allah berlihat dengan kuasa dia sendiri.